Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 20 Oktober 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Premier Datuk Partiggi Tan Sri Abang Joharitun Openg bakal mengumumkan berita baik kepada anak-anak Sarawak yang menuntut di institusi pengajian tinggi dan kolej seluruh negara. Beliau berkata ia berkaitan insentif wang saku dan baucer komputer riba yang akan memanfaatkan kira-kira 25,000 pelajar. Diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak 2025 semasa persidangan Dewan Undangan Negeri November ini. Jelas Premier, beliau memahami cabaran yang dihadapi pelajar yang turut terkesan dengan kos hidup dan berharap insentif itu dapat meringankan beban mereka. Beliau berkata demikian pada sesi Town Hall bersempena program Lan Berambil Anak Sarawak 2024 di Kuala Lumpur. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof semasa sesi Kenyalang Speak Lan Berambil Anak Sarawak berharap lebih ramai anak Sarawak yang bekerja di luar negeri maupun luar negara kembali berkhidmat di tempat sendiri. Beliau berkata golongan profesional, pakar dan individu terlatih sangat diperlukan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam industri baharu. Katanya, mana-mana individu yang bukan rakyat Sarawak juga dialu-alukan untuk bekerja di negeri ini dalam menyumbang kemahiran serta kepakaran mereka. Setakat ini sudah ada anak Sarawak yang kembali berkhidmat dalam sektor minyak dan gas, perubatan serta pendidikan, namun bilangan tersebut masih perlu ditingkatkan. And more importantly, is not only Sarawak, but at the end of the day, we are contributing to Malaysia. So we need everybody, wherever you are, you can, as long as you can give services to Sarawak, provide good services in terms of technological experience, knowledge and so on, you are free to serve in Sarawak. Jelas Datuk Seri Fadilah lagi, Sarawak kini menumpukan pada pembangunan tenaga boleh diperbaharui, hidrogen, tenaga hijau serta sektor ekonomi digital. Langkah tersebut adalah usaha Sarawak untuk mencapai status sebagai sebuah negeri berpendapatan tinggi. Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Jumaat lepas bukti kerajaan mahu memperkasa masyarakat yang celik dalam bidang digital dan teknologi. Kepala Menteri Digital Datuk Wilson Nugak Kumbung berkata ia juga memperlihatkan kerajaan serius menyelesaikan isu keselamatan dalam talian dan penipuan cyber. Satu, daripadanya banyak yang cakap pasal skema. So kita akan berikan, mendedahkan awareness. Daripada awareness tu banyak. Kita ada awareness seperti satu program JSD, Jelajah Secara Digital. Ini akan memberikan rakyat-rakyat di luar bandar tahu apakah arti digital dan penduduk-penduduk luar bandar supaya tidak terdedah dengan skam-skam. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan 2025 bagi memperhebat usaha membendung kes penipuan dan mempertingkatkan keselamatan cyber di Malaysia. Peserta pertandingan Lumba Perahu sempena Regata Sarawak dinasihat akan menggunakan jaket keselamatan semasa menjalani latihan di sungai. Jelas Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta, ia bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku susulan insiden perahu karam membabitkan sekumpulan peserta yang sedang menjalani latihan di Sungai Sarawak Jumaat lepas. Bot awam maupun bot nelayan yang melalui sungai tersebut juga diminta memperlahankan pergerakan bagi mengurangkan ombak besar. Manakala bot pengiring peserta dikehendaki membuat pemantauan semasa latihan dijalankan. Jelas Datuk Manca, setakat ini tiada larangan dikenakan untuk menggunakan laluan sungai berkenaan. Mana-mana peserta atau bot yang menjalani latihan, pesertanya digalakkan memakai life jacket untuk mengelakkan perkara yang berlaku. Dan sekiranya karam saya rasa persen kalau kita pakai life jacket selamat. Masalah ya kita faham. Sebab apa? Kita tengah berlatih dengan panas, cuaca panas, dengan penat, bila karam mungkin dia terpanik. Jadi usaha menyelamatkan diri itu mungkin gagal. Dalam pada itu, operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa perahu karam di Sungai Sarawak disambung semula pagi ini selepas ditangguh pukul 6 petang semalam.
Ketua Polis Daerah Kuching ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata kawasan pencarian hari ini akan diperluas sehingga ke Tanjung Po kerana dikhawatiri mangsa dihanyut arus ke laut apabila baraj dibuka. Anggota operasi juga akan ditempatkan di kawasan baraj. Pencarian hari ini turut melibatkan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia selain mengaktifkan sistem sonar unit keselamatan dan penguatkuasaan Sarawak bagi pencarian di dasar sungai. Dalam pada itu, beliau meminta orang awam memaklumkan kepada pihak polis jika terdapat sebarang penemuan di perairan sungai atau laut. Semalam, pasukan SAR telah melakukan 10 selaman di lokasi insiden namun gagal menemukan sebarang petunjuk. Masih mengenai insiden karam Sungai Sarawak, keluarga 5 mangsa perahu karam berharap kesemua yang hilang dapat ditemukan segera dalam apa jua keadaan. Rajuna Saini, 59 tahun, bapa mertua kepada Muhammad Iqmal Samail, salah seorang mangsa yang hilang, berkata mereka reda dengan kejadian yang menimpa. Kali terakhir kami jumpa dengannya hari Rabu. Hari Rabu yang agak kami dua emak bini kami lah. Yang kami makan rumahnya. Di rumahnya sebelah rumah aja lah di rumah kami. Yang nunggang makan ikan panggang. Dia aja hari terakhir. Seorang lagi mangsa, Muhammad Hairul Hisham Kasturi, 23 tahun, baru 6 hari bertunang. Bapa saudaranya Muhammad Rizwan Aban dari Kampung Rebak Asajaya berkata mereka sekeluarga terkejut sebaik dimaklumkan mengenai insiden itu. Sebab mengatuk, dari kecilnya saya ada sarahnya main perahu tu. Si biasa. Nandang si biasa main perahu. Si ikut orang main ke laut, ke perahu. Ke air apa yang tak walaupun dia diam di kampung. Sebabnya jarang ikut orang ke laut. Yalah kami terkejut dengannya pandai berkayu. Memang terkejut semua kami orang. Dalam kejadian Jumaat lepas, 5 hilang manakala 11 berjaya menyelamatkan diri apabila perahu mereka karam akibat ombak daripada bot nelayan. Kesemua mereka sedang menjalani latihan menjelang Regata Sarawak yang akan berlangsung hujung bulan ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak pada Jumaat lepas merampas 2.34 tan minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram menerusi serbuan ke atas sebuah premis perniagaan di Jalan Setia Raja Kuching. Turut dirampas 936 kilogram gula pasir serta dokumen berkaitan. KPDN Sarawak menerusi kenyataan media berkata rampasan dibuat hasil pemeriksaan ke atas premis tersebut berdasarkan aduan orang awam. Berdasarkan maklumat, pemilik premis terbabit disyaki menjual minyak masak secara dalam talian. Kesemua barang yang dirampas bernilai RM8,517. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Sibu, sebuah premis perniagaan bakal berdepan tindakan setelah didapati mengenakan pembelian bersyarat ke atas minyak masak paket bersubsidi 1 kilogram. Kesalahan tersebut dikesan menerusi opsamar yang dijalankan oleh KPDN Cawangan Sibu ke beberapa premis sekitar Sibu Jumaat lepas. Hasil pemeriksaan, premis tersebut didapati telah mengenakan pembelian bersyarat barang kawalan iaitu minyak masak paket bersubsidi sebanyak 374 kilogram yang disimpan dalam stor premis tersebut. Berikutan itu, KPDN Cawangan Sibu membuka satu kertas siasatan bagi menyiasat kes tersebut di bawah Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.